الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita bertemu di pagi yang mulia ini. Seterusnya tidak lupa selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Barisan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid. Seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini kita sambung bacaan kitab tauhid kita sikit. Kita sudah pun membahas masuk kepada sifat yang ke-13, iaitu sifat kalam. Sifat kalam artinya perkata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Kita ulang sikit pada muhimmah. Muhimmatun, ini suatu perkara yang penting diketahui, iaitu perkataan kalam dalam bahasa Arab itu 4 maknanya. Yang pertama, kalam dengan makna perkata, iaitu kena kepada sifat kalam yang bukan huruf dan bukan suara, yang ada ia di zat Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Dan dengan ada kalam ini dikatakan Tuhan tidak bisu, walaupun dia tidak berkata-kata. Dan kalam yang pertama ini dinamakan dalam bahasa Arab kalam ismi. Maka kalam inilah, yakni kalam ismi, dibicarakan pada sifat yang ke-13 yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib pada syarak pula kita iktikad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kalam. Sifat kalam yakni sifat perkata, sifat perkata.
yakni dengan sifat kalam inilah Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat kalam tersebut. Iaitu sifat kalam ni, kalau kita tengok dari susunan tertibnya, dia berada pada sifat yang ke-13. 13 habis dah pada huraian Aqidah Al-Sunnah wal Jamaah di atas mazhab jalanan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, sebagaimana kita maklum, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebanyak 13 secara tafsil, secara huraian terperinci. Kemudian sampai 20 itu disambung lagi oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Huraian sifat 20 itu dipanggil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Cuma Imam Abu Hasan Asy'ari dia hanya sebutkan sampai 13 saja, sampai sifat kalam, daripada sifat wujud sampailah sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Kerana menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bila kita dah mengisbatkan, kita dah menyebutkan sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat kudrat sampai sifat kalam tersebut, maka secara tidak langsung kita juga telah mengiktikad, sudah mengisbatkan sifat ma'nawiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Bila sebut kalam, makna kata dah faham dah kaunuhu mutakalliman. Dia panggil talazum ataupun berlaziman keduanya. Bila sebut Allah Ta'ala kudrat, Allah Ta'ala yang berkuasa, ada sifat berkuasa, maka dah faham dah di dalam kudrat tersebut Allah Ta'ala yang maha berkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa, kaunuhu qadiran. Kudrat sifat ma'ani, kaunuhu qadiran sifat makna ma'nawiyah. Iradat sifat ma'ani, kaunuhu muridan sifat ma'nawiyah. Ilmun sifat ma'ani, kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala yang berilmu, yang maha mengetahui, itu dia panggil sifat ma'nawiyah. Jadi di antara ma'ani dan ma'nawiyah itu mutalaziman, dua perkara yang berlaziman, yakni dia tak boleh dipisahkan, tak boleh dipisah. Bila sebut satu, mesti kita kena dah faham dah mensabitkan satu lagi. Ada panggil al-mutalazimani la yanfakkan. Al-mutalaziman la yanfakkan, dua perkara yang berlaziman tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dicerai-cerai. Sebab tu menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hanya mengisbatkan sampai sifat ma'ani sahaja. Baik. Jadi sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata sini, kalam menurut bahasa Arab ada 4 makna. Ada 4 makna. Yang pertama, dengan makna kalam itu kalam ismi nama dia. Kalam ismi. Yang kedua, kalam nafsani. Yang ketiga, kalam masdari. Ada 3, kemudian tambah satu lagi. Yang keempat, kalam lafzi. Ini pembahagian kalam menurut Syekh Wan Ismail Al-Fatani, ataupun masyhur dengan panggilan Pak Da'i Mekah. Pak Da'i Mekah. Kalau kita melihat kepada kebanyakan ulama-ulama sebelum tu, termasuk ulama-ulama Arab, termasuklah imam-imam yang terdahulu, mereka hanya membahagikan kalam ni per 2 saja, iaitu kalam nafsi dan juga kalam lafzi. Yang dikehendaki pada sifat kalam, pembahasan sifat kalam, sifat ma'ani ni, itulah kalam nafsi. Kemudian pada ayat dia bahagi kepada 4. Kita hurailah sikit dengan
apa yang dia sebut dalam kitab ni. Dia yang pertama dia panggil kalam ismi. Kalam ismi inilah kalam yang disebutkan pada bicaraan sifat ma'ani ni. Bila kita kata Allah Ta'ala ada sifat kalam, kalam yang dikehendaki pada sifat kalam ini adalah kalam ismi. Kalam ismi. Jadi kalam ismi ni benda yang sifat yang qadim. Sebab sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala qadim. Dia qadim bukan baharu. Kemudian kalam ismi ini dia wujudi. Dia amrun wujudi, perkara yang bangsa ada. Yang kedua dia panggil kalam nafsani, iaitu kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Maka kalam ini tidak ada bendanya, hanya amrun i'tibari, yakni reti jua. Jadi kalam yang kedua dia panggil kalam nafsani. Kalam nafsani bukan wujudi, dia amrun i'tibari, perkara yang sungguh tapi tak ada. Perkara yang tak ada tapi sungguh. Itu dia panggil amrun i'tibari, perkara yang bangsa kira-kira, yang kita hanya faham di dalam akal kita, tapi pada kharij, pada luar kepala kita, pada kenyataannya perkara itu tak ada. Cuma kita boleh faham dengan akal kita, dengan otak kita, dengan fikiran kita. Itu dia panggil kalam, dia panggil amrun i'tibari. Jadi yang kedua dia panggil kalam nafsani, yakni kalam bercadang untuk bercakap. Itu semua ulama dia kata apa? Kalam yang nafsani itu terkena kepada ta'alluq suluhi qadim bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni patut dan padan bagi Allah Ta'ala untuk bercakap. Jadi sebelum bercakap tu dah patut dan padan dah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bercakap tentang sesuatu. Itu dia panggil kalam nafsani. Bercadang untuk bercakap, tak keluar lagi kalam tersebut. Itu dia panggil kalam nafsani. Yang ketiga dia panggil kalam masdari. Kalam masdari, iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Kalam yang bercakap dan berkata-kata. Maka kalam ini baru lagi pula tidak ada bendanya, hanya reti jua. Kerana nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf suara, maka diri mengeluarkan huruf suara itu mesti baharu. Itu kalam masdari. Kalam masdari ni dengan makna berkata-kata, bercakap. Itu kalam masdari, yakni ta'alluq bagi sifat kalam lah. Dengan Allah Ta'ala ada sifat kalam, Allah Ta'ala berkata, maka Allah Ta'ala berkata. Berkata-kata itu dia panggil kalam masdari. Sebab tu pada Tariq, pada ayat Mekah ni dia tak mau terjemah dengan kalam itu makna berkata. Kalam Allah Ta'ala dia tak nak terjemah dengan makna berkata-kata. Sebab bila dia terjemah makna berkata-kata, dia faham kalam berkata-kata itu adalah kenanya kepada kalam masdari. Sedangkan kita nak sebut pada sifat kalam bagi sifat ma'ani ini adalah kalam yang ismi, kalam yang nafi. Sebab tu tidak diterjemah dengan berkata. Sebab berkata itu masdari. Itu dia panggil terjemahan masdari, terjemahan ismi, bukan dengan makna terjemahan masdari. Dulu ni terjadi heboh banyak jugalah tentang Tariq pada Mekah ni. Sampai di Kedah dulu arwah almarhum Tuan Guru Haji Soleh Pondok Sik di Kedah. Waktu tu ada orang iktiraf fahaman pada ni. Dia kata mana boleh kalam ni 4, kalam ni 2, duk terjemah pula dengan perkata, duk terjemah pula dengan perkuasa, datang daripada mana? Kalam lah, salah satunya yang paling nampak perbezaan yang ketara ni pada pembahasan sifat kalam. Dan juga pada dia terjemah dengan sifat-sifat ma'ani ni dengan tambahan imbuhan perkata, perkuasa, apa lagi? Pengetahuan.
pendengar perkata. Dia terjemah dengan imbuhan pe. Maka waktu tu ada orang yang iktiraf, ada orang yang bangkang. Bangkang pada air. Jadi Tok Guru Saleh waktu tu dia buat wacana kitab Baqarah di Kedah dulu, berapa tahun dah. Sempena 100 tahun kitab Baqarah yang ditulis pada air tu. 100 tahun lah kitab tu. Tahun itu lah ni dah 100 lebih lah. 100 tahun pada air tu dah karang kitab Baqarah. Kemudian panggil lah orang nak iktiraf tu. Panggil orang yang duk bangkang tu, panggil nak berdebat lah, bukan nak berdebat, nak membahas, kemukakan hujah dia. Apa yang tak betul, nak pertahankan lah. Sebab arwah tu almarhum Tuan Guru Soleh Musa ni antara anak murid rapat dengan pada Air Mekah ni. Antara anak murid yang rapat lah dengan pada Air Mekah ni. Jadi buat panggil lah Tok Guru. Tok Guru yang ada di Kedah, yang di Petani tu pun turun. Bawa air sepanjang apa Tok Guru besar tu turun kat Pondok Sik tu. Dia tak mai, tak datang. Yang orang duk bangkang kitab Baqarah tu dia tak datang. Jadi tak jadi apa juga lah. Waktu tu jadi pengajian biasa. Jadi pengajian apa semua lah. Baca kitab, hurai pengajian tu je. Sebab tak ada orang yang datang nak iktiraf, yang nak bangkang kitab tu, tak turun. Dia tak datang. Kalau datang mungkin nak tengok apa hujah dan sebagainya. Jadi sebab pada hari dia dianggap oleh ulama-ulama tanah Melayu kita ni sebagai mujaddid lah di dalam ilmu kalam. Dianggap sebagai mujaddid, ulama Jawi, ulama Melayu yang mujaddid, yang memperbaharui cara sistem pembahasan khususnya di dalam ilmu kalam ni, ilmu tauhid. Sebelum-sebelum ni tak ada ataupun belum diterjemahkan dengan cara penerjemahan ataupun huraian yang dibuat oleh Syekh Wahid Ismail ni. Sebelum pada dia, lepas pada dia barulah ada terjemahan. Jadi sebelum kisah dia ni diceritakan oleh guru-guru, Tok Guru yang anak murid dia. Kisah pada hari ni sebelum dia nak karang kitab dia tu, dia dah rujuk guru dia dah, iaitu Syekh Ali Al-Maliki. Syekh Ali Al-Maliki ni seorang ulama besar di Mekah dulu. Ulama besar, alim 4 mazhab. Sultanul Ulama, digelarkan pada waktu itu Sultanul Ulama. Jadi semua ulama-ulama besar yang ada di Mekah anak murid dia. Anak murid Syekh Ali Al-Maliki ni. Orang Arab lah, Syekh Ali Al-Maliki. Orang Bibi kalau tak salah. Syekh Yasin Al-Fadani, anak murid dia, ulama besar tu Syekh Yasin Al-Fadani, Musnid Ad-Dunia, digelarkan Musnid Dunia. Syekh Yasin Padang, itu orang Melayu tapi diiktiraf keilmuan dia oleh seluruh ulama-ulama Arab. Syekh Yasin Padang ini masyhur di Mekah dulu, sampai digelarkan Musnid Dunia. Musnid Dunia ni pemegang sanad yang paling tinggi di dunia. Waktu itulah Syekh Yasin Al-Fadani ni. Dia orang Padang, mak dan ayah dia tu orang Padang, orang Sumatera Barat, Indonesia, Padang. Orang Minangkabau. Tapi dia ni tak boleh cakap Melayu. Tak boleh cakap Padang pun, tak boleh cakap Melayu lah. Kalau orang Melayu tak boleh cakap. Sebab dia lahir di sana dah, di Mekah, dia kecil duduk di Mekah, wafat pun di Mekah. Cuma muka tu muka orang Melayu lah. Muka orang Melayu, Syekh Yasin Padang ni. Tapi tak boleh cakap Melayu sebab dia lahir di sana. Syekh Yasin Padang ni semua ulama iktiraf, alim hebat. Sampai Syekh Yasin ni dia isap shisha Arab waktu dulu kan. Ada kalau tuan-tuan search dalam YouTube, dalam Google ada gambar lah. Dia pakai baju biasa, pakai baju pagoda, t-shirt tu pakai kain melekat. Dia suka isap shisha. Tapi tak ada satu pun ulama yang berani berdebat dengan dia masalah shisha tu. Sebab ketinggian ilmu Syekh Yasin Padang ni. Dalam ilmu apa yang dia tak karang, karangan dia tu banyak. Dalam ilmu hadis, dia khususnya dalam ilmu hadis lah. Ilmu hadis, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu sufi, dalam ilmu mantik, qawaid fiqhiyah. Banyak karangan-karangan dia tu mesti ada karangannya. Bahkan karangan dia dibaca sampai kita sekarang ni. Risalah fi ilmi mantik, tu Syekh Yasin Padang.
kitab bagi Balaghah kitab dia Husnus Siyarah, kitab Syekh Yasin Padang. Kitab Usul Fiqh dengan Qawaid Fiqhiyah, kitab Fawaidul Janiyah Syekh Yasin Padang. Kitab Usul Fiqh Bughyatul Mustarsyidin, kitab Usul Fiqh. Bughyatul Mustaq, ilmu istiqaq. Banyak ilmu yang dia karang ni Syekh Yasin Padang. Salah satu anak murid dia paling hidup lah ni, Syekh Ali Jumaah pun dikatakan pernah, mantan mufti Mesir kan. Syekh Ali Jumaah pun pernah jadi anak murid dia Syekh Yasin Padang. Kan? Sampai ada satu video tu Syekh dalam ceramah dia, Syekh Ali Jumaah dia cerita Syekh Yasin Padang ni ketika meriwayatkan hadis bunyi sisa. Qala haddatsana bunyi sisa maksudnya. Sambil duk riwayat hadis. Sisa ada sebelah. Kan berhenti tarik sisa tu. Riwayat hadis tu. Tapi tak ada ulama yang berani bakar tak. Dahsyat Syekh. Itu anak murid daripada salah seorang anak murid Syekh Ali Al-Maliki. Termasuk pada ni pun anak murid Syekh Ali Al-Maliki juga. Cuma pada ni dia masyhur di belah kita ya, di belah Malaysia, di belah Petani. Itu masyhur pada Kalau pergi ke Indonesia tak terkenal pada ni. Sebab saya tengok anak-anak murid pada ni semua orang Malaysia, orang Petani. Malaysia dengan Petani itu. Banyak Malaysia ni Kedah, Kelantan. Murid dia paling ramai Kedah, Kelantan, Petani. Itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin tak ada ataupun ada wallahu alam, tapi tak dikenal pada ni. Di Indonesia tak kenal. Dan kitab ni pun tak masuk di sana. Dan kitab Baqarah tu bahasa Melayu Jawi kan. Di Indonesia ni pula dia umum. Dia setiap tempat dia ada bahasa dia. Aceh ada bahasa dia, Jawa bahasa dia. Jadi dia tak masuk kitab pada ni. Historik pada ni tak ada di Malaysia. Kalau kita pergi ke Indonesia, pergi ke pondok-pondok di sana pun tak ada dibaca kitab pada ni. Kita terjemah sifat kalam keempat sifat kalam. Kalau terjemah keempat ni ismi, nafsani, masdari, lafzi, di Indonesia dia orang tak ni lah. Orang tolak lah. Sebab tak ada sampai kitab-kitab pada bahkan anak murid yang mengaji dengan dia pun orang Indonesia tak ada mungkin. Jadi dia sebelum buat kitab Baqarah Amani tu, dia rujuk kepada guru dia tadi lah, Syekh Ali Al-Maliki ni. Bahkan Syekh Yasin ni pun bawah sikit pada Mekah ni. Syekh Yasin ni dia junior sikit, satu pengajian dengan guru Syekh Ali Al-Maliki. Cuma Syekh Yasin ni junior sikit. Pada ni dia senior. Dia tua lagi pada tu. Sampai kan cerita yang masyhur tu, Syekh Yasin satu ketika bila dia dapat anak. Syekh Yasin ni dapat anak. Syekh Yasin ni dapat anak ni lewat sebab dia kahwin lewat. Syekh Yasin ni kahwin umur 40 lebih. Sebab setengah riwayat kata Syekh Yasin ni ayah dia tu pun tok guru juga. Syekh Muhammad Isa, Syekh Yasin bin Isa kan, Syekh Muhammad Isa ayah dia. Ayah dia tu ada ilmu hikmah. Ayah dia memiliki kelebihan ilmu hikmah. Dikatakan ayah dia dikunci nafsu Syekh Yasin Padang ni. Tak mau bagi sibuk dengan yang lain, hanya tumpu kepada mengaji je. Jadi dikunci ilmu Syekh Yasin ni, kunci nafsu kan dia, kunci nafsu Syekh Yasin sampai umur 40 lebih, baru menikah. Tu Syekh Yasin Padang. Jadi dia dapat anak boleh buat tua dah lah. Kahwin umur 40 lebih. Dapat anak umur apa kan? Umur anak Dia bila dapat anak Syekh Yasin Padang ni, dia bawa kepada Mekah ni. Bawa ke Syekh Wad Ismail ni. Dia bawa, dia kata, Tok Guru tolong doa anak saya ni bagi jadi alim besar. Tolong doa ke anak saya ni bagi jadi alim besar. Pada yang kita tak boleh. Pada yang kita tak boleh. Tak boleh bagi jadi alim besar. Pasal apa tak boleh pula? Kena alim kecil. Pada yang kata tak boleh alim besar, kena alim kecil je. Saya simak pasal apa nak kena alim kecil. Doa ala-ala doa bagi jadi ulama besar lah, dia alim besar lah. Lepas tu pada yang kata tak boleh, kena alim kecil. Apa makna dia? Makna kata
Bagi alim waktu kecil lagi dah. Tu maksud alim kecil. Bagi alim waktu kecil, besar pun dah alim dah. Itu pada akhir. Diceritakan oleh anak murid dia banyaklah tok guru yang cerita, masyhurlah kisah tu kan. Salah satu Tok Uwais Soleh pun duk cerita tu. So pada akhir ni dia orang yang halusi di bahasa. Kemudian dia orang dia macam tu, dia tidak terlalu formal. Kalau bahasa istilah dia garang, dia nampak tegah. Itu pada akhir dia style macam tu. Salah satu anak murid dia yang lain Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kan pengarang kitab Penawar Bagi Hati kan. Masyhur kita di Malaysia. Kitab Penawar Bagi Hati. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Orang Indonesia juga. Mandeling ni suku Batak. Belah sana lah, belah Sumatera Utara, belah Medan sana tu ada Mandeling. Tapi dia Melayu lah, Melayu Mandeling kan, Melayu Mandeling. Dia orang yang Melayu Mandeling ni dia sifat dia keras sikit. Dia. Tapi dia bila datang dia mengaji di tanah Melayu, mengaji di Kedah, mengaji di Petani, kemudian dia naik ke Mekah. Kemudian jadi ulama besar di Mekah, mengajar di Masjidil Haram. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, anak murid pada air juga. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni dia duduk tengah mengajar di dalam Masjidil Haram. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni dia ulama masyhur dan pengajian dia ramai orang mengaji. Anak murid dia ramai. Yang mengaji semua ahli-ahli besar lah. Mengaji di Masjidil Haram dulu ni. Anak murid dia semua ramai. Jadi bila pada hari lalu dia tengok Syekh Abdul Qadir ni duk mengajar kan. Duk mengajar, tengah mengajar. Syekh Abdul Qadir dia mengajar dia baca, dia duk syarah, dia hurai. Anak murid dia yang lain duk catat je, duk robek kitab tengok dulu. Pada yang kata apa? Qadir ni dia yang duk mengaji tu, bukan duk mengajar. Qadir ni dia kata anak murid dia panggil Qadir gitu lah, anak murid dia. Dia kata Qadir ni duk mengaji, bukan duk mengajar. Kenapa duk mengaji pula? Sebab dia yang baca, dia duk syarah, dia duk apa semua, dia mengaji lah, bukan dia mengajar. Sebab sistem pada air ni, anak murid dia atau guru anak-anak murid dia cerita, dia tak nak bila mengaji dengan dia semua pakat duk tulis samek nak awak atak. Dia tak nak itu. Dia nak anak-anak ada soalan, kalau tak betul ni dia lagi suka. Contoh ni tak betul tak guru, macam ni berdebat, macam ni kenapa begitu ni, datangkan jawab semua. Dia suka macam tu pada air ni. Kalau kata duk mengaji semua, dengan kata dia wallahu alam, itu untuk kita gitu. Dia kata apa, nak mengaji pagi, dia kata pandai dah semua. Naya lah mengaji lah. Lepas tu kalau tanya pun, kalau tak tanya dia marah. Kita mengaji apa lagi, pandai dah tak tanya. Dia kata dia pandai dah. Itu style pada air Mekah. Sebab tu dia ni anggap orang alim hebat, alim besar kan. Anak murid dia tu yang mengaji dengan dia semua pakat jadi alim ulama besar, yang balik jadi tok-tok guru, buka pondok ya, di tanah Melayu betul. Di Mekah dulu dia terkenal dengan ahli dalam ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu tauhid tu pada Mekah. Kalau dalam ilmu tasawuf masa tu yang ahlinya Tok Syafi'i, nama dia Syekh Syafi'i Kedah, Syekh Syafi'i Mekah. Di Port-Dickson kita ni rupanya ada salah satu anak murid dia kan, apa nama dulu, Datuk Haji Abdullah Sijang. Rupanya tu anak murid Tok Syafi'i Mekah. Ada masjid atas bukit kan, Masjid Haji Abdullah Sijang kan. Saya duk dengar orang kampung dia cerita dulu Haji Abdullah Sijang tu dia mengaji kat Mekah. Dia kata mengaji dengan Tok Syafi'i Mekah. Itu anak murid dia. Itu antara orang yang ahli sufi dalam bidang tasawuf, Tok Syafi'i Mekah tu. Tok Syafi'i Kedah dia panggil kat Mekah tu. Sebab tu di Sembilan ni banyak tarikat Ahmadiyah daripada Tok Syafi'i Mekah tu lah. Banyak tarikat Ahmadiyah. Salah satu dia Datuk Haji Allah Sijang. Kalau tarikat yang Melayu-Melayu dulu, ulama Melayu depa banyak tarikat Syatariyah. Macam pada Mekah ni pun depa tarikat juga, walaupun alim dalam tauhid dan semua fiqh. Tapi depa ahli tarikat juga, cuma tak terkenal di bidang sufi. Tak terkenal di bidang ahli tasawuf.
lebih terkenal dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ni, orang ilmu kalam ni dia suka berdebat kan. Suka ni kan, ilmu mantik, ilmu makulat apa semua tu falsafah. Dia panggil akidah dan falsafah. Kalau kita mengaji di sistem universiti, pengajian akidah dan falsafah, usuluddin dan falsafah. Itu terkenal pada air Mekah dulu. Sebab tu dia dianggap mujaddid dalam ilmu kalam ni. Baik. Jadi pada air dia terjemah ataupun dia membahagikan sifat kalam ni sebagai 4: ismi, nafsani, masdari dan juga kalam lafzi. Yang keempat, kalam lafzi, iaitu kalam dengan makna perkataan daripada huruf, suara dan sebagainya yang dapat didengarkan selepas daripada berkata-kata dan bercakap. Dan kalam ini baharu. Kalam lafzi ni kalam yang baharu, kalam yang ada huruf, kalam yang ada suara tersebut. Itu kalam Al-Quran kita ni, Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang kita baca yang berhuruf, yang bersuara tersebut. Jadi Al-Quran, bila kita sebut Al-Quran, Al-Quran ni qadim ke baharu. Tengok tinjauan dia apa. Kalau Al-Quran tu yang kita baca itu baharu, maksudnya kita baca Quran ada huruf kan. Huruf yang kita keluarkan baca Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, yang keluar, yang boleh dengar. Alhamdulillahirabbil alamin, yang boleh dengar tu, yang kita dengar, yang kita baca ada huruf, ada suara, itu baharu. Baharu. Adapun makruh ataupun makna daripada Al-Quran tersebut yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu qadim. Jadi Al-Quran yang ada kat kita, Al-Quran yang dalam bentuk mushaf, yang ada tulisan, yang kita baca keluar huruf, bunyi bersuara, Quran itu baharu lah. Mushaf itu baharu. Mushaf itu dicetak, sebelum tak ada mushaf, tak ada. Makhluk lah dia, makhluk. Tapi Al-Quran dengan makna kalam yang ada pada Allah SWT qadim. Sebab tu jadi kan kita baca kisah tu. Terjadi perbalahan yang hebat dulu pada zaman Mu'tazilah dulu kan. Mu'tazilah kata Quran itu makhluk. Sebab tu ulama dia bincangkan bab tu sampai zaman Imam Ahmad bin Hanbal sampai kena penjara. Sebab pada waktu tu diperintahkan ataupun dipaksa oleh golongan Mu'tazilah untuk Imam Ahmad ni bagi fatwa kata Quran itu makhluk. Baik. Kemudian kalam yang didengar oleh Nabi Musa pula. Kalam yang didengar oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mendengar kalam qadim Allah Subhanahu Wa Taala, cuma kalam yang Nabi Musa dengar itu kalam yang tidak berhuruf, kalam yang tidak bersuara. Kita kena macam mana boleh dengar seorang manusia, Nabi manusia, seorang manusia boleh mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang tak ada huruf, yang tak ada bersuara. Maka itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kata Imam Ghazali, Nabi Musa AS mendengar kalam Allah Ta'ala, kalam yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Hanya Allah Ta'ala ciptakan satu kaifiat ataupun satu panca indera yang Nabi Musa boleh dengar kalam Allah Ta'ala yang tak berhuruf, yang tak bersuara. Ini sebahagian daripada khususiat yang Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi Musa AS. Itu. Walaupun memang terjadi khilaf bab Nabi Musa mendengar kalam yang mana, khilaf ulama juga. Dan setengah ulama kata Allah Ta'ala ciptakan suara, ciptakan bagi Nabi Musa dengar. Ada, kalau menurut pandangan Imam Ghazali, Nabi Musa dengar kalam yang tidak bersuara, tak berhuruf, tapi dengan pendengaran yang khusus. Pendengaran yang khusus yang Allah Ta'ala cipta, yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik, apa itu? Cukup. Kemudian kita sambung sikit lagi. Kita habiskan bab kalam ni. Dan bagi sifat kalam itu 3 ta'aluk yang dinama dia ta'aluk dalalah. Artinya menunjuk atau berriwayat. Yang pertama ta'aluk suluhi qadim, iaitu patut padan berriwayat ia pada sedia kala. Kemudian nama bagi ta'aluk kalam ini dia panggil ta'aluk dalalah.
Ta'alluq dalalah, yakni ta'alluq menunjuk, dalalah ni menunjuk. Dia bacanya bi fathil dal, dalalah. Sebagian orang dia baca dilalah. Tapi yang afsahnya, yang fasihnya dalalah. Kalau kita cek dalam bahasa Arab, dalalah. Dalalah ni maksudnya menunjuk. Setengah orang dia baca dilalah, dal kasrah. Tapi bacaan yang afsahnya dalalah. Ini ta'alluq bagi sifat kalam. Nama bagi ta'alluq sifat kalam ta'alluq dalalah. Sebagaimana kita sebut dalam ta'alluq sifat makna yang sebelum ni. Kudrat, apa ta'alluq dia? Ijab wa i'dam, mengada meniadakan. Iradat, ta'alluq dia apa? Takhsis, menentu bagi ada. Ilmun, ta'alluq dia apa? Inkishaf, terbuka, menyeluruh. Sama basar juga ta'alluq inkishaf. Kemudian ta'alluq sifat kalam dia panggil ta'alluq dalalah. Dalalah ni maksudnya menunjuk. Dal ni menunjuk. Dalil, menunjuk. Kemudian ta'alluq yang pertama, yakni ta'alluq pada masa yang kita sebut, iaitu ta'alluq suluhi qadim. Ini ta'alluq bagi sifat kalam pada kita tengok dari sudut bahasa pula, sudut masa pula. Dia panggil yang pertama ada ta'alluq suluhi qadim, iaitu patut padan beriwayat ia pada sedia kala. Pada waktu azali, pada waktu qadim sedia kala lagi Allah Ta'ala patut dan padan untuk kalam, untuk bercakap. Itu dia panggil ta'alluq suluhi qadim. Yang kedua ta'alluq tanjizi qadim, iaitu berlaku dan lulus persediaan bagi berkata-kata pada sedia kala. Yang kedua ta'alluq tanjizi qadim, iaitu lulus pada waktu azali, pada waktu sedia kala lagi Allah Ta'ala untuk berkata-kata. Yang ketiga ta'alluq tanjizi hadis, iaitu lulus dan melakukan perkataan dengan suruh atau tegah atau cerita-cerita kepada makhluk. Dan itu ibarat daripada ta'alluq tanjizi hadis. Maka bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, wala taqrabu zina, dan sebagainya, perintah-perintah ataupun amar, kalam yang disebut Allah Ta'ala, bila jadinya perintah tersebut, itu dia panggil ta'alluq tanjizi hadis. Macam sifat kudrat, sifat irad kudrat juga. Bila kita Allah Ta'ala cipta makhluk itu, dia panggil ta'alluq tanjizi hadis, lulus pada untuk menciptakan makhluk. Habis. Dan dari atas ada sifat kalam pada Allah Ta'ala itu, ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada sifat kalam pada Allah, nescaya adalah ia bisu. Kalau Allah Ta'ala kalam, tak ada kalam, Allah Ta'ala bisu. Dan jika ada ia bisu, nescaya ada pada Allah satu penyakit yang menjadi kekurangan atas Allah Ta'ala, dan iaitu mustahil kerana membawa kepada lemah. Maka apabila ia lemah, nescaya tidak ada sesuatu pada makhluk ini, iaitu batil. Batil. Sebab makhluk ni kita dah ada dengan musyahadah, dengan hakikat dan kenyataan ada dah kita ni. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, maka tetap Allah Ta'ala tak bisu dan sabitlah sifat kalam padanya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengakuan yang sebenarnya, muafakat ia dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah. Surah At-Taubah ayat 6. Artinya, dan jika seorang daripada orang musyrikin meminta perlindungan akan dikau ya Muhammad, maka berilah perlindungan keamanan akan dia sehingga mendengar ia akan kalam Allah Ta'ala. Kemudian hantarlah dia di tempat yang aman. Dia habislah kita tentang pembahasan sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu kita etikadkan apa? Allah Ta'ala mempunyai sifat kalam. Allah Ta'ala tidak bisu. Dengan sifat kalam itulah Allah Ta'ala berkata-kata. Itu saja yang perlu kita etikad. Adapun huraian-huraian tadi, huraian nak tahu kalam ada 4, ada 2, ta'alluq tanjiz qadim, sulih qadim, tanjiz hadis. Itu masuk dalam pembahasan fardu kifayah. Pembahasan fardu ain yang perlu kita etikad, Allah Ta'ala ada sifat kalam. Dengan sifat kalam Allah Ta'ala berkata-kata. Sifat kalam itu sifat yang qadim, bukan sifat yang baharu. Itu etikad kita untuk kita luluskan fardu ain kita, kewajipan kita. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawfiqana min ibadikas shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.